Will be on live. Okay, we are on live now. Alright, so Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so you guys all know the drills. Okay, you guys know how to do and what to expect. Alright, so we're going to discuss today. Target day kita akan discuss chapter 10 and chapter 11. That is coordination for chapter 10 and immunity for chapter 11. Okay, being really honest with you guys, chapter 10 and chapter 11 ni, the mark distribution is quite big, which are 8.9, 8.9. Okay, so having said that these two last two chapters is quite very important. Okay, so you have to really master these two last chapter, because highly likely the AC for these two last chapters will be account for big marks. Okay, so mungkin akan ada AC yang besar-besar lah dekat sini. Alright, maksud saya essay yang besar-besar tu adalah essay maybe 5 markah, 6 markah, because total markah kat sini adalah 9, 8.9. So that is about to 9 lah. Okay, so bila markah yang besar untuk essay and you guys tak prepare, if you lose, you're going to lose 5 marks. There's a huge chunk of mark that you guys going to miss. Okay, so please avoid that to happen. Alright. So kalau mana-mana part yang tak faham, please let me know and tanya saya. Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Coordination. Okay, so just please disregard numbering dekat sebelah kiri ni. Itu adalah daripada format yang lama lah. Okay, so the question sounds like this. Describe how axon membrane resting potential is established. Okay, so basically soalan ni nak tanya, kita tahu apa itu axon, alright? Kita tahu apa itu synapse, kita tahu apa itu peripheral nervous system. Semua tu nervous system tu maknanya berkaitan dengan ni lah, berkaitan dengan apa ni, dengan axon semua ni lah, dengan neuron lah. Okay, so sekarang ni ditanya macam mana axon ni dia establish resting potential. Okay, sebelum tu saya nak tanya, bukan senarai nama. Saya mau tanya siapa dekat dalam sini. Silap. Siapa yang rasa tanya? Bashir muncul. Bashir, dah bangun tidur ke? Oh, Bashir. Yes. Bashir. Okey. Salah tekan. Kerja macam-macam soalan saya adalah, okay, so dia tanya pasal resting potential. What is the value in terms of millivolt for the resting potential in axon? Faham tak soalan tu? Oh, Bashir. Ya, saya tak faham sih. Ah. Berapakah nilai resting potential pada axon? Negatif 70 je. Negatif 70. Apa unit dia? The unit. MV je. MV tu apa? MV tu apa? Millivolt. Millivolt. Saya negatif 70. Okay, ya betul. Negative 70 millivolt. So you need to, bukan unit, I mean the membrane of the axon need to maintain that negative 70 millivolt. So how do you maintain and how do you achieve that 70 millivolt? Itulah jawapannya semua dekat sini. Okay, cumanya jawapan yang tertera dekat sini, susunan itu sedikit, bukanlah kucar kacir, dia mula pada belakang sikit lah. Okay, dia start bentang apa tu dengan at the peak of action potential, sodium gated channels start to close. So maknanya dia mulakan penceritaan ni daripada satu step belakang. Maknanya sebelum dia establish the resting potential. Maknanya dia cakap, kan dia tanya pasal resting, kenapa cerita pasal action potential pula? Dia nak beritahu sebelum nak mula resting ni, sebelum tu ada action potential. Maknanya dekat puncak action potential, apa yang berlaku? Sodium gated channel starts to close, dah mula tutup. Okay, so bila
sodium ions channel ni tutup, sodium ions pun permeability jadi decline. Maksud sodium ions permeability decline, sodium ion tu tak boleh nak masuk, dah tak permeable. Logik lah, dah tutup dah kan. Potassium ion channel pula yang increase disebabkan opening of the potassium gated channel. Bagi korang yang tengah blur-blur macam dah tak tahu arah tuju hidupan tu pasal chapter ni kan, saya tunjuk mana lecture notes. Okay, this one. Okay, so so saya patut susun ni kat sini. Okay, so generating of resting potential. So apa yang berlaku untuk resting potential ni ialah dalam keadaan unstimulated, sodium potassium pump is active. Ni sodium potassium pump active. Dia akan pump ni nampak ni, 3 not to kin. 3 not to kin. Kena somehow cuba hafal ataupun cubalah cipta perkataan something yang sesuai lebih kurang dengan mana 3 sodium out, 2 potassium ion in. Masuk. Alright. So dengan ada ini, itulah mechanism number 1, and then menyebabkan external membrane more permeable to potassium than sodium. So potassium to diffuse out. Okay, so dekat sini saya nak tanyalah, saya nak tanya lagi, Elisa. Oh, Yes, sir. okey, macam ni saya nak tanya. Saya sebetulnya jujur, agak faham tak maksud diagram ni? Ataupun saya ambil gambar lain ke lebih jelas? Ni gambar ni, faham tak apa yang berlaku kat sini? I mean, sepintas lalu lah, faham tak apa poin-poin yang saya dah bentangkan sebelum ni dalam video tu? Dah tengok tak video ni? Maksudnya sodium tu keluar daripada gradient. Okey, sodium tu keluar. Okey, sekarang ni yang kita nak cuba capai adalah nilai perbezaan tu ialah negatif 70. So, bila negatif 70, dekat luar tu kena banyak bercas positif ke kena banyak bercas negatif? Sorry. Minta maaf, saya ulang lagi sekali soalan. Saya ulang balik soalan saya. Bila dekat dalam ni inside cell ni, casnya adalah negatif berbanding dengan dekat luar yang lebih bercas positif. Dekat antara luar dengan dalam, yang mana perlu lebih banyak ion yang bercas positif? Itu soalan saya. Luar. Dekat luar. So betul lah, logik jugalah, sebab bila luar lagi positif, kita lebih perlukan banyak yang positif dekat luar. So apa yang berlaku dekat sini adalah saya nak tanya Faika. Oh, Faika. Ya, saya. Okey, Faika. Boleh nyatakan salah satu penyebab ataupun bukanlah punca penyebab how to establish dekat luar tu lebih positif berbanding dalam? Macam mana ada lebih banyak ion yang bercas positif dekat luar berbanding dekat dalam? Potassium sodium pump tu dia pump out 3 sodium ion betul. keluar. Macam betul. Okey, keluar dan lepas tu 2 K plus ion ke dalam. Betul, dekat situ dah nampak tak adil kan? 3 positif keluar, 2 je positif masuk. So sebab itulah kat luar tu lebih banyak bercas positif. Okey, ngam betul. And then saya mau tanya Alia. Yes, sir. Okey, selain daripada itu pasal sodium potassium pump kan? Okey, boleh cerita lagi salah satu faktor lain tak? Ni pasal potassium diffusion dengan sodium diffusion ni. Membran ni lebih permeable terhadap apa? Dia lebih membenarkan siapa untuk bergerak? Potassium ke sodium? Potassium. Potassium, sebab nampak arrow kat sini pun banyak juga kan. Okey, ada ayat dia kat sini nampak. Mana ayat bukan slide ni? Wait, mana ayat dia? Wait, mana ayat yang dia kata potassium membrane is more permeable terhadap potassium? Slide tadi je. Slide tadi tu So saya skim ni sebab. Tu axon membrane is more permeable. Mana? Axon ya Allah, ayam saya tu. Betul. Axon membrane is more permeable to potassium than sodium. So, apa maksud ayat ni? Bila dia kata dia more permeable, kita tahu dekat membrane tu ada lebih banyak potassium channel.
Potassium ion channel. Okey, saya nak tanya pula, ini part ni saya akan banyak tanya orang. Aina. Aina. Yes, sir. Okey. Tadi saya dah panggil ke? Belum kan? Belum kan? Belum. Belum. Aina, kalau membran tu more permeable terhadap potasium, bermaksud kita faham membran itu akan lebih membenarkan lebih banyak potasium untuk melaluinya. Okey, sekarang saya. Potasium tu bergerak keluar ke bergerak masuk ke dalam axon tu? Keluar. Okey, sebab kau tengok dekat arrow ni kan, betul tak? Ni inside cell, itu outside cell, so dia keluar, betul tak? You refer to this arrow kan? Yes. Okey, soalan saya, kenapa potasium tu keluar instead of dia masuk? Macam saya ambil contoh katalah pintu pagar KMS tu terbuka. Maknanya boleh membenarkan student untuk keluar masuk dengan bebasnya. Kau rasa lagi banyak student keluar ke lagi banyak student masuk? Ah, contoh dia macam tu lah. So sekarang ni soalan saya, kenapa potasium tu keluar bukan yang potasium tu masuk? Sebab gate tu dia free je, suka hati nak keluar atau masuk. Yang tu saya nak minta penerangan dia. Kenapa dia keluar? Kenapa dia keluar? Ni semua logik je. Ana, ni semua logik je Ana. Sebab dia permeable ke? Okey, maksud permeable adalah membenarkan substance itu lalu dengan mudahnya. Boleh faham maksud perkataan tu? Faham. Okey, tapi maksudnya mai tak ada sekatan lah. Kau nak lalu lah. Persoalan saya adalah kenapa bila gate tu terbuka ataupun saya benarkan orang lalu, saya benarkan dia lalu, tapi lebih banyak yang keluar potasium. Kalau logiknya bila kita benarkan dia lalu, okey, dia boleh je banyak yang keluar atau banyak masuk, tapi apa yang berlaku adalah lebih banyak yang keluar. Kenapa lebih banyak yang keluar? Itu soalan saya. Kenapa? Kenapa lebih banyak yang keluar? Aina still there? Masih ada? Aina masih ada? Masih ada, sir. Okey. Okey. Saya bagi hint. Kau cuba kaitkan dengan sodium potassium pump tu. Apa yang dia buat? Sodium potassium pump. Apa yang dia buat? Dia bawa masuk apa? Dalam. Dia buat apa yang ke dalam tu? Dia bawa masuk apa? Sodium. Tengok betul-betul. Apa yang dia bawa masuk ke dalam? Dalam inside cell. Potassium. So, bila saya bawa masuk potassium dekat dalam, apa jadi pada concentration of potassium dekat dalam sel? Banyak ke sikit? Aina, banyak ke sikit? Apa tadi, sir? Kalau kita bawa masuk potassium ke dalam sel, apa jadi pada concentration of potassium dekat dalam sel? Banyak ke sikit? Banyak, sir. Banyak, simple je. Tengok, nombor ni 150, yang ni 5. Lagi banyaklah dekat dalam kan? Sebab tu bila gate tu, bila membran tu become permeable terhadap potassium tu akan tendensi untuk keluar. Sebab down the concentration gradient. Dekat dalam ni dah concentrated dengan potassium, dekat luar tu less concentrated. Sebab tu dia keluarlah. Logik. Okey, faham Okey, then saya nak tanya pula, Hanani ada. Baru tu dah tu. Hanani? Saya dah tanya ke tadi? Belum kan? Belum. Okey, Hanani. Sodium pula. Macam mana cerita dengan sodium? Dia keluar ke dia masuk ke dalam sel? Keluar. Kalau bukan disebabkan oleh sodium potassium pump. By diffusion bagi perasapan yang biasalah. Sodium ni keluar ke masuk? Masuk. Masuk. Persoalannya saya, kenapa dia masuk? Kenapa dia tendensi untuk masuk? Sama reason dengan potassium tadi tu. Kenapa dia masuk? Boleh fikir logik tak? Mana lagi pekat, luar ke dalam? Hanani? Oh, Hanani.
Ya sir, sekejap. Luar lagi pekat. Macam mana kita tahu kat luar tu lebih pekat? Okay, we don't use the term pekat, kita use the word more concentration lah, lebih banyak molekul tu. Yang mana lebih banyak molekul sodium tu? Dekat luar ke dekat dalam sel tu? Kat luar. Dekat luar. Macam ni tahu dekat luar? Sebab dia masuk ke dalam. Okey, sebab dia masuk ke dalam. Okey, dekat dalam diagram ni, berapakah nilai sodium dekat luar dan berapakah nilai sodium dekat dalam? Kat dalam 15, kat luar 190. Mana lagi banyak? Oh, kat luar. Dekat luar. Betul lah apa yang kau cakap tadi tu. Okey, yang ini dia ada kaitan dia dengan kerja si sodium potasium pump ni. Sebab apa sodium ni lebih banyak dekat luar? Sebab dia bawa keluar apa ni? Sebab dia bawa keluar apa yang saya tengah bulatkan ni? Sodium. Sebab dia bawa keluar sodium. So, bila bawa keluar sodium, sodium jadi banyaklah dekat luar. Ini sama macam perumpamaan yang saya buat dekat dalam video saya hari tu. Bila saya kata, bila bila harimau jadi ayam, ayam jadi apa? Ayam jadi banyak. Ayat tu nampak macam tak masuk akal, macam logik, tak logik apa. Tapi apa yang saya nak sampaikan tu adalah bila sodium mana kita back to the basic of back to the basic of the logic. Maksud basic of the logic tu adalah bila sodium dia bawa keluar, sodium jadi apa dekat luar? Jangan fikir complicated sangat, fikir simple je. Bila dah bawa keluar, kat luar jadi banyak lah. Macam tu. So bila kat luar dah banyak, bila ikut concentration gradient tu, dia akan tendensi untuk masuk, dia akan cuba untuk masuk. Soalan saya kepada Faikah ni, semua dah tanya dah ni. Hanun ada? Ke Hanun yang WhatsApp saya tadi? Hanun ada? So you guys tak ramai hari ni. Okay, kembali kepada Faikah lah. Faikah. Faikah. Okay, Faikah. Are you there? Ya, yeah, Okey, soalan saya adalah kita sekarang dah tahu sodium ni dia nak masuk sebab apa? Dia nak masuk sebab kat luar pekat, kat dalam kat luar lebih banyak sodium berbanding dekat dalam. Tetapi sodium ni senang tak nak masuk. Adakah membrane itu permeable terhadap sodium? Dia slightly permeable. Slightly permeable. Bila kita gunakan ayat slightly permeable, bermaksud dia tak permeable sangat pun. Lagipun dia dah kata kat sini, membrane itu more permeable terhadap potassium berbanding dengan sodium. Disebabkan itulah conclusionnya. Okey, korang semua kena dengar baik-baik kat sini . Dahlah kita bawa keluar tiga sodium. Kalau saya tak sebut sodium potasium, saya buat dalam bentuk plus ion, iaitu bercas positif. Kita bawa keluar 3 positif, kita hanya bawa masuk 2 positif. So dekat luar dah terlebih 1 positif. Sudahlah kita hanya buat 2 sahaja positif ke dalam sel, yang 2 ni pula senang sewenang-wenangnya sahaja untuk keluar. Maknanya luar tu akan jadi lebih banyak ion yang bercas positif berbanding dengan dalam. Sudahlah kita bawa keluar 3 sodium yang bercas positif ni, tapi 3 yang bawa keluar ni nak masuk pun susah. So korang boleh bayangkan tak, boleh faham ke tak? That what creates luar tu lebih banyak ion yang bercas positif berbanding dengan dekat dalam. So difference yang ni adalah negative 70. That brings the difference to negative 70 millivolt. Okey, so sekarang ni saya nak pergi tengok jawapan dekat sini. So actually jawapan ni sepatutnya bermula daripada bawah ni kot. Ini rasa macam tak perlu rasanya. Saya nak cari jawapan dengan bermula dengan sodium potassium channel. Sebentar . Saya rasa start daripada sini kot jawapan dia. Ni. Okay, kita tengok jawapan tu dulu. Wait. Okay, jawapan dekat sini. 3 sodium ion pump out and 2 potassium ion is being pumped in. Axon membrane is more permeable to potassium. Tu kepada point yang tadi tu lah. So, more because more potassium channels is on the plasma membrane than sodium ion channel. Tadi kita dah nyatakan kenapa membrane itu lebih permeable terhadap potassium, sebab plasma membrane ni because dekat plasma membrane of axon tu ada lebih banyak potassium channel. Potassium channel ni ada protein liang ataupun lubang yang membenarkan potassium untuk melalui dia. So bila banyak potassium channel itu,
dia become more permeable lah. Kata dekat permukaan axon tu ada 3 juta sodium ion channel. Potassium ion channel. So lebih mudah untuk potassium tu keluar berbanding dengan kalau hanya ada 200 sahaja of sodium ion channel tu. Sebab tu dah kita akan cakap membrane itu lebih permeable terhadap potassium. Okay, so yang ini kita abaikan. The membrane resting potential is maintained. Potential difference across membrane is about -70 millivolt. Membrane becomes polarized again and axon does not generate impulse. Okay, walau bagaimanapun susunan jawapan ini dia sedikit complicated dengan apa yang kehendak soalan inilah. Okay, lagipun ini cuma cadangan jawapan sahaja. Cadangan saya untuk korang jawab soalan ini adalah dengan menerangkan situasi ini tadi. Ni. Okay. Sodium, potassium bawa keluar 3, bawa and then bawa 2 potassium. More permeable towards this and you kena cakap potassium akan diffuse out because potassium inside is in higher concentration compared to outside. Sebab tu dia akan diffuse out. Macam tu. Yang sodium akan tend untuk diffuse in. However, tak boleh banyak sodium yang diffuse in sebab membrane itu less permeable terhadap sodium. Okay, saya dah elaborate panjang dah untuk soalan ini. So, cukuplah dekat situ. Alright, next question. Describe the structure of synapse. Okay, so structure of synapse ni kalau kita tengok dekat saya cuba susun balik lah. Okay, so kalau synapse ni kalau kita tengok yang berkenaan dengan slide ini. So structure of synapse, apa yang dekat synapse? Okay. So apa yang ada dekat synapse? Synapse is the junction between two neurons, alright? A structure that permit a neuron or nerve cell to pass ataupun transmit an electrical signal ataupun chemical signals impulse to another cell. Apa maksudnya dekat sini? Okay, synapse kat sini okay, first of all jangan confuse synapse dengan synaptic knob. Okay, synapse dengan synaptic knob adalah benda yang berbeza. Knob ni maksudnya tombol. Apa itu tombol? Ini adalah dia punya synaptic knob. Ini juga adalah synaptic knob. Gap ataupun ruang. Jarak antara dua synaptic knob ini dipanggil sebagai synaptic cleft ataupun synapse secara ringkasnya. Ini. Boleh faham So synapse tu adalah ruang rongga kosong ini. Sebab tu ayat dia maksudnya kat sini, synapse adalah junction, simpang ataupun pertemuan antara dua neuron. Struktur ini membenarkan neuron ataupun nerve cell untuk pass ataupun transmit electrical signal ataupun chemical signal kepada sel yang lain. Inilah sebab daripada satu sel nak pergi ke sel yang lain kan. Sel apa? Neuron cell. The synaptic node is located at the end of nerve fiber. Okay. Presynaptic membrane has a voltage gated calcium ion channel. The cytoplasm of synaptic knob has numerous mitochondria and synaptic vesicle. Ini semua adalah ciri-ciri apa yang ada dekat sini. Kita tahu dekat sini ada banyak mitochondria dan dekat sini ada banyak voltage gated ion channel. Okay, so ini apa yang diterangkan dekat sini. Each synaptic vesicle contains neurotransmitters. Sebab dia suruh describe structure of synapse. So korang kena beritahu apa ada dekat sini. Gap ini dipanggil sebagai apa. Okay. Ada banyak mitochondria ke tak dan sebagainya. Itulah maksud soalan ini. Alright. So dekat dalam vesicle ni ada apa? Ada neurotransmitter. So dekat dalam postsynaptic cell, dekat membrane dia ni ada apa? Ada receptor. Okay. Receptor dia yang inilah voltage gated calcium ion channel. The membrane that enclose synaptic knob is called sebagai presynaptic membrane. The membrane of postsynaptic neuron, okay, dia panggil sebagai postsynaptic membrane. Dia nak cakap membrane ini, okay, ini adalah knob tu, dia panggil sebagai pre, sebelum. Yang selepas tu dia panggil sebagai post. Okay, nama membrane inilah postsynaptic membrane. Ini adalah presynaptic membrane.
Okay, so the narrow space between the presynaptic and postsynaptic knob dipanggil sebagai synaptic cleft. Okay, the synaptic cleft has a lot of free calcium ions. Okay, the postsynaptic membrane have large number of proteins receptor dan juga a protein ligand sodium ion gated channel. So ini semua detail yang ada dekat dalam lecture notes tersebut. Korang boleh tengoklah. So saya dah tunjukkan juga ini dalam bentuk video, so korang boleh salin nanti untuk essay korang. Compare the transmission of impulse at a synapse and along an axon. Okay, so apa yang korang kena faham dekat sini, synapse dengan axon ni adalah dua benda yang berbeza. Okay, dekat synapse ni perpindahan maklumatnya adalah dalam bentuk chemical because dalam bentuk neurotransmitter, bukannya dalam bentuk electrical. Yang dalam bentuk electrical adalah action potential yang berlaku dekat dalam axon ni sebelum dia. Gambar ini. Wait. Okay, gambar ni. So, ini adalah electrical signal along the axon. Okay, bila sampai axon, dekat synapse ni, antara bila nak bridge di synapse tu, maklumat tu ni dipindahkan dalam bentuk chemical pula. So itulah perbezaan dia. Okay. So, dalam jawapan yang suggested jawapan ni dibuat dalam bentuk table. So, boleh ke korang jawab dalam bentuk table? Bashir, boleh ke jawab dalam bentuk table? Bashir, Ya, saya. kau tidur balik Boleh ke jawab essay dalam bentuk table, dalam bentuk jadual macam ni? Mana boleh saya. Kau dapat markah kosong ke kosong? 12 saya. Tak ada kosong. No, seriously. If you jawab dalam bentuk table begini and ayat tu ialah not related, I mean tak disambungkan tu, markahnya adalah kosong. Lu jangan main. Ya, kosong saya. Okay, Kau so tak memang main kena je. buat ayat. So macam mana cara nak buat ayat dia? Okay, saya ajar sekarang In synapse ataupun in synapse transmission, it occurs in synapse, it occurs between two neurons. Okay, bla bla bla. While ataupun meanwhile, gunalah ayat penghubung yang sesuai. In axon, it occurs along axon. Maknanya memang sepanjang axon lah. Okey, contoh jawapan kedua. Untuk poin ayat kedua. In synapse, it involves neurotransmitter or chemical messenger. In axon ataupun along axon, along axon, there is no neurotransmitter. In synapse, the impulse is chemically transmitted, whereas in axon ataupun along axon, impulse is electrically transmitted. So maknanya kita nak cakap dekat sini, synapse ni berlaku antara dua neuron. Kalau dekat axon ni, berlaku di sepanjang axon. Kalau synapse dia melibatkan neurotransmitter ataupun chemical, ini no neurotransmitter. Kalau ini adalah chemically transmitted, ini adalah electrically transmitted. Involve voltage gated sodium ion channel, dia tak melibatkan voltage gated potassium channel. Yang ini dia melibatkan kedua-dua sodium dan potassium. Sodium dan potassium ni memang dia dua-dua terlibat. Kalau yang synapse, okay, the channels, sodium channels on the membrane, ion ataupun sodium channels on membrane of postsynaptic membrane. Yang ini dia punya sodium channelnya adalah sepanjang axon membrane. Dia ni cuba nak cakap terletak dekat mana sodium ion channel ni. Ini terletak dekat postsynaptic membrane. Ini dekat membrane sepanjang axon. Speed of transmission, kepantasan dia. Kalau yang synapse tu slow, yang ini faster. Yang ini ada presence of calcium ion channel, ini tidak ada presence of calcium ion channel. Involve protein receptor, yang ini does not involve receptor protein. Okey, yang ini persamaan dia pula. Okey, dengar baik-baik. Bila soalan itu kata compare, dia bukannya suruh kontras, dia bukannya suruh nyatakan perbezaan. Bila compare mesti ada dua-dua. Bila compare tu maksud bandingkan. Bila bandingkan tu bukannya kita hanya nyatakan perbezaannya sahaja, kita juga mesti kena nyatakan persamaannya.
So ingat saya ulang sekali, bila soalan compare dia akan ada markah yang diperuntukkan untuk persamaan. Dia bila compare mesti ada persamaan dan perbezaan. Ini perbezaan dia. Persamaannya apa? Both involve movement of impulse in unidirectional. Maksud unidirectional itu adalah sehala, satu hala sahaja. Both involve voltage gated sodium ion channel ataupun diffusion of sodium ion across a membrane diperlukan is needed. So itu adalah persamaan dia. Ingat lagi sekali bila compare mesti ada similarities and differences. Describe the Okay, ada yang Sir. tanya soalan? Ya? Ya, kalau yang untuk soalan compare kan, Ya. kalau kita buat similarity dia tu satu saja, lepas tu yang lain tu kita buat dia punya differentiation tu boleh ke? Boleh. Cumanya kebiasaan ni memang begitulah. Similarity lebih sedikit berbanding dengan dia punya differences dia. Okey, macam saya kata ni, soalan ni 12 markah, mungkin ada 2-3 poin lah kan. Apa tu? Kalau soalan tu macam dalam mungkin 6 markah, mungkin satu je markah untuk similarities. Macam tu, satu ataupun dua. Okey, thank you for asking. Alright. So soalan seterusnya, describe the transmission of impulse between two neurons, maknanya across the synaptic knob. Yang ini soalan ini dia tak sama dengan yang tadi. Ini. Okey. So lagi satu, kenapa saya highlightkan dulu soalan ni juga. Lagi satu, bila soalan macam cakap, baca betul-betul soalan tu. Sebenarnya kan saya ada tips tau. Cara saya nak jawab soalan tu, saya akan guna teknik macam budak sekolah rendah sikit. But it works. Setiap soalan, dia mesti ada dua bahagian. Apa maksud dua bahagian? Adalah kata arahan dan kehendak soalan. Ataupun perkara soalan. Apakah arahan soalan? Describe. Apakah kehendak soalan? Describe apa? Structure of the synapse. So ada dua bahagian dekat situ. Biasanya saya akan buat macam ni. Saya akan ambil, betul-betul saya buat korang pun praktis juga. Ambil ibu jari, tutup perkataan arahan itu dulu. Tutup perkataan describe. So tutup. Korang tak nampak. So bila tak nampak, apa yang korang nampak sekarang ni? Ikhwan, apa yang korang nampak perkataan sekarang ni? Ikhwan? Saya nampak kalau saya Apa? tutup describe, saya akan nampak the structure of synapse. Ya, itu yang korang kena fokuskan. Maknanya dalam minda korang tu, aku kena cakap berkaitan structure of synapse. Kemudian baru saya akan angkat, saya akan lift balik kata arahan tu tadi. Dia suruh buat apa? Dia suruh describe. Dia bukannya suruh explain, dia bukannya suruh draw. It is very important. Sebab kenapa kena buat macam ni? Okey. Korang akan test untuk jawab apa yang korang tahu, apa yang korang suka. Apa yang korang tahu, apa yang korang hafal pada malam sebelum tu ialah sinus. Macam mana sinus berlaku? Pas kat sini. Mulalah dengan datang mana dia punya diagram tu ya? Wait. Ni korang hafal. Mula nombor 1, ini datang. Lepas datang, ini buka, kalsium masuk. Lepas kalsium masuk, synaptic vesicle datang. Vesicle release neurotransmitter. Neurotransmitter datang, bla bla bla. Itu yang korang hafal. Itu yang korang repeat banyak-banyak kali. So, kalau korang jumpa soalan ni, berapa markah korang dapat? 0, 0, 0. Soalan ni tanya describe structure of synapse. Structure je. Cakaplah structure ni apa. Dia suruh terangkan apa yang berlaku ke? Tidak. Nunca. Nada. No me entiendes. Tak faham ke? Dah keluar Spanyol semua dah kan? Okay. So, whereas for this question, sama juga saya akan tutup perkataan ini. Describe. Sekejap. Susah. Kau tak saya tukang jari kan? Okay. Apa yang saya nampak? Transmission of impulse between two neurons. Across the synaptic knob. So, betul lah dia nak tanya pasal impulse ni macam mana dia pergi daripada satu neuron ke neuron yang lain. Lepas tu dia suruh buat apa? Describe. Okey, saya akan describe. So, barulah jawapannya begini. The arrival of impulse at the synaptic knob akan menyebabkan calcium ion channel open in the presynaptic membrane. Betul lah. Action potential sampai, calcium channel, saya besarkan sikit. Sorry.
Okay. Number one ya, action potential arrive, voltage gated sodium, voltage gated calcium ion channel open, ni dia buka, so dia akan masuk ke dalam sel, so calcium ion akan signal the vesicle, vesicle akan move to the membrane, bla bla bla. So inilah jawapan dia, calcium ion akan flow into the synaptic knob. This influx akan induce synaptic vesicle yang mengandungi neurotransmitter untuk fuse, mesti use this term fuse with presynaptic membrane. Kemudian vesicle tu akan release their contents into the synaptic cleft. Use this term sebab kita dah tahu dah gap itu adalah synaptic cleft nama dia. Okay, neurotransmitter tu pula akan diffuse across the synaptic cleft. Dia akan merentasi synaptic cleft. So dia akan binds with a receptor protein on the postsynaptic membrane. Nampak bila dia dah release neurotransmitter, apa jadi pada neurotransmitter tu? Neurotransmitter tu akan bound pada receptor pada postsynaptic membrane. Okay, the neurotransmitter diffuses across the synaptic cleft. And ini saya baca dah. It causes sodium ion channel ataupun ligand gated ion channel to open. So apa yang berlaku dekat sini adalah bila neurotransmitter ni dah bind dekat reseptor, reseptor ni dia adalah ligand gated channel. Dia akan terbuka. Sebenarnya pada reseptor ini dia juga adalah ligand gated channel, maksudnya dia juga adalah channel yang akan terbuka dan akan membenarkan sodium untuk masuk. Okey, nampak ni. Ni ion channel. Dia ni dekat part ni adalah reseptor. Okey, so dia akan boleh membuatkan terbuka. Bila terbuka, apa yang akan masuk selepas ni adalah sodium. Ni nampak. Ini adalah dia punya ligand gated ion channel. So bila acetylcholine iaitu contoh jenis neurotransmitter ni bind pada reseptor itu, reseptor ni nama lainnya adalah ligand gated ion channel ni, nama lain dia. Okey. So dia akan membenarkan sodium untuk masuk. Sodium ini bercas positif. Bila dia masuk ke dekat dalam ini, membran dekat dalam tu akan menjadi semakin positif. Okey. So itulah maksud ini. Allow sodium ion to pass through. The entry of sodium akan depolarizes. Ingat dalam nota saya sebelum ni, depolarizes means it becomes more positive. Polarizes becomes more negative. So logik dia makin positif. Sebab apa? Sebab sodium ion tu kan bercas positif. Dia masuk ke dalam sel tersebut. Masuk ke dalam postsynaptic membrane. If the depolarization reaches the threshold level, action potential is generated in the postsynaptic neuron. Selesai. Maknanya dekat postsynaptic neuron, inilah postsynaptic neuron, dia akan generate action potential juga yang baru. So maknanya maklumat tu boleh dipasang daripada satu neuron ke neuron yang lain. Okey, next kita nak bincang pasal hormon pula, pasal non-steroid hormon. Jangan hanya fokus dekat steroid ni sahaja. Fokus dekat hormon tu. Okey, skill macam biasa. Tutup perkataan ini. Apa yang korang nampak adalah mechanism of non-steroid hormone. So itu adalah perkara soalan ini. Tajuknya apa nak suruh buat? Mechanism. So mechanism of non-steroid hormone. Okay. So bila mechanism macam cara lah kot kan. Macam mana berlakunya ni. Lepas tu dia suruh buat apa? Dia suruh explain. Okay. So bila suruh explain, kita dah tahu dekat sini example of non-steroid hormonnya adalah adrenaline ataupun glucagon. So kita ambil adrenaline lah contohnya. The hormone acts the first messenger which brings information to the plasma membrane. Because the hormone is lipid insoluble, maknanya dia tak larut dalam lipid and cannot pass through the plasma membrane. So untuk soalan ini, okay, dia tak ada, wait. Okay. Okay, yang ini. So ini adalah hormon. Okay, this, if you confuse, this is the slide regarding non-steroid hormone. Okay, so yang seterusnya adalah berkenaan dengan non-steroid hormone. Okay, ini atasnya steroid, ni non-steroid hormone. So macam mana dia boleh berfungsi atau macam mana dia boleh buat kerja? So hormon dia akan bind pada reseptor. Reseptor ni akan activatekan G protein ini. So G protein dah activated, dia akan
bawa GTP ni dan GTP ni G protein ni akan pergi dekat adenylyl cyclase bla bla and continue. Kita akan tengok dekat ayat dia dekat sini. Okey. So example of non-steroid adalah adrenaline. Okey, hormon ni dia adalah lipid insoluble. Dia tak boleh masuk dekat dalam, dia tak boleh nak melintasi lipid, bermaksud dia tak boleh nak masuk dekat dalam plasma membrane. Sebab ingat plasma membrane diperbuat daripada lipid bilayer, phospholipid bilayer. So it cannot pass through the plasma membrane. So apa dia buat? The cyclic AMP ataupun CAMP acts as, bertindak sebagai second messenger, relays the message, relay menyampaikan the message of the hormone inside the cell. Hormon itu tadi akan bind kepada receptor present on the plasma membrane. Still juga dia bind pada receptor on the plasma membrane. Okey. Lepas tu apa dia akan buat? Dia akan membentuk hormon receptor complex. So ini keadaan ini namanya sekarang adalah hormon receptor complex. Memang kompleks lah. Okey. And then this binding akan activateskan G protein. Ni G protein tu. Okay, the G protein will then activate adenylyl cyclase. Please use this spelling. Okay, so dia pergi activatekan adenylyl cyclase. Gunakan ejaan dekat dalam yang saya tunjuk tadi, bukannya adenylyl cyclase. Okay, so this will then catalyzes the conversion of ATP into CAMP. Kalau nak patahkan ayat ni pun boleh, kalau nak asingkan ayat pun boleh juga. Maksudnya, stop dekat sini. This will activate adenylyl cyclase. Activated adenylyl cyclase will catalyzes, okay, saya bantulah. Adenylyl cyclase, sorry. Will catalyzes the conversion of ATP into CAMP. Ni, ATP tukar jadi CAMP. Sebenarnya apa CAMP ni? Okay, ATP stands for adenosine triphosphate. So ada 3 fosfat. AMP, adenosine monophosphate. Dia hanya satu fosfat. Lagi 2 fosfat ni dah dibawa keluar. Kenapa saya tambahan C? Sebab dia adalah cyclic kitar semula. Okay, CAMP akan activate a variety of protein kinases in cytoplasm. Maknanya CAMP ni dia akan aktifkan beberapa protein kinase dekat dalam badan sel tersebut untuk dia buat kerja. Okay, activated protein kinases phosphorylate various other proteins by cascade effect. Maksud cascade effect ni adalah a series of step by step process. And this will trigger the cell response. Maknanya sel itu akan respon dengan penghasilan protein itu tadi yang dikehendaki. Okay, so that is for chapter this chapter lah, chapter coordination. So saya lebih kurang 15 minit. So sekarang kita pergi ke immunity. Soalannya rasanya tak banyak tapi saya boleh habiskanlah immunity, insyaAllah. Okay, so for chapter immunity, soalan dia tanya, explain the functions of different classes of antibody. Yang ni senang, based on label tu lah. Kita ada 5 jenis, IgA, IgD, IgE, IgG, IgM. Okay, so untuk IgA, okay, saya boleh tunjuk slide tu jap. Okay. Mana ya? Okay, ini dia. So tanya IgA dulu. Okay, fine. IgA kat mana? Okay, ni IgA. So IgA ni dia adalah dimer, bentuk dua macam ni lah. Okay. So IgA ni prevent bacteria and virus from attaching to mucous membrane. Dia adalah passive immunity. Keyword dia yang saya tunjuk adalah infants. Jumpa dekat dalam susu ibu. A, terbaik. Grade A punya. Baik. Okay. So dia jumpa dekat dalam susu ibu. So keyword yang saya nak cari adalah susu ibu. Ni, nursing infants. Bila saya jumpa perkataan ini, saya okey. So korang boleh dapat markah. Acts as first line of defense. Okey, IgD. IgD pula. Okey, sekejap. Saya ubah susunan dia. IgD adalah yang ini.
dia terletak. Dia bertindak sebagai reseptor untuk antigen on B cell surface. So pendek cerita, Ig dia ni ada terdapat pada permukaan B cell. So dia adalah antibody yang melekat pada permukaan sel. Sel apa? B cell. B cell ni apa dia? Ingat lagi tak? B cell, T cell, B cell yang hasilkan antibody. So pada permukaan dia sendiri pun ada antibody. Antibody jenis apa? IgD. So saya akan cari jawapan dia, receptor for antigen on B cell surface. On B cell surface, itu yang saya cari. Okay. IgE, allergic. Okay, so saya akan cari perkataan allergic. IgG, ni yang paling banyak dijumpai lah. Okay, protects against bacteria, viruses, toxins, and it involved in secondary immune response. Apa maksud secondary immune response? Dia adalah lebih spesifik. Okay. Dia akan stimulate phagocytosis dan sebagainya. IgM, M mula-mula, yang mula-mula yang akan bertindak balas dah. Acts as receptor for the lymphocyte surface, bind many antigen at once. Sebab IgM ni bentuknya adalah pentamer, macam pentagon ni, macam ni. Okay, first antibody class to be secreted in the immune response. Alright. So next, tu soalan ni. Next question. Discuss the functions of different types of cell that occurred in humoral response. So tutup dulu perkataan ni. So kita tengok apa dia nak cari, function of different types of cell. Bukan disuruh bagi tahu macam mana humoral response tu bertindak. So if you explain humoral response, mula ini jadi, markahnya adalah kosong. Saat dia nak tanya different type of cell tu. Okay. So again, jangan tersilap untuk explain. Sekejap. Saya cari nota 11.2. 11.1. Ini ke 11. Ni dia 11.2. Okay. So, if you explain about cell-mediated immune response ni, mula kau terangkan virus datang dekat sini, dia makan macrophage, now dah jadi APC. Macam saya ajar, asalnya macrophage, bila dah makan jadi APC lah. Tak tahu ke APC, kenapa dia panggil APC? Antigen presenting cell. Tak nampak ke dia tengah present cell dekat sini? Oh, dengan penuh bangga, bongkak, riak dan takaburnya, korang explain jawapan korang tu. Markahnya berapa? Kosong. Sebab dia bukan nak tanya macam mana humoral response to works. Dia cuma nak tanya functions, types of cell yang terlibat atau dekat humoral response. So jawapan ni adalah begini. Yang terlibat pertama adalah plasma cell. Apa fungsi dia? Secretes antibody. Yang terlibat seterusnya adalah memory B cell. Function dia apa? Initiate production of plasma cell bila encounter the same bacteria ataupun for future infection. In future infection, bukannya for. In future infection. Dan dia terlibat dalam secondary immune response. Okay, next lagi, apa yang kita tanya? Helper T cell. Helper T cell, function dia adalah untuk activatekan B cell dan secretes interleukin 2. Macrophage pula, apa function dia? Kenapa jadi macam ni? Sudah, dia dah buat gila. Dia dah penat dah tu. Okay, kat sini. Okay. So macrophage, apa pula function macrophage? Dia bertindak sebagai antigen presenting cell, APC, dan dia akan secrete interleukin 1. So inilah jawapan-jawapan dia. B cell, function dia apa pula? Produce plasma cell and memory B cell. Apa function memory helper T cell? Stimulus memory B cell upon second exposure. So itulah jawapan-jawapan dia. Okay. Next, soalan dia. Describe the sequence of event in cell-mediated immunity. So baru dia kata sequence of event. Maknanya apa yang berlaku dalam cell-mediated immunity ni? Dalam cell-mediated immune response ataupun cell-mediated immunity. Okay. So apa yang berlaku? Barulah kita cerita A sampai Z. Barulah kena soalan ni. Bila virus, bakteria, pathogen, COVID-19 virus ke kan, infect body cell, dia akan menyebabkan infected body cell tersebut display the foreign antigen MHC complex. Macrophage ni pula T cell dan dendritic cell lain responsible untuk cell mediated immune response. So diorang ni akan
engulf the foreign antigen, the pathogen, viral, protein ataupun antigen broken down into antigen fragments. Okey, mana antigen fragment tu pecahan-pecahan antigen. Antigen presenting cell. Tadi nama macrophage, sekarang bila dah present namanya adalah antigen presenting cell. Dia juga akan display fragments of the foreign antigen pada MHC complex dia on its cell surface. Okey. So itu semua ada dalam event kat sini. Mula dia akan ingest, lepas tu dia akan digest, lepas tu dia akan display antigen tu dekat cell surface dia menggunakan MHC protein. Okey. Ini maksud saya dekat sini. Helper T cell ataupun simbol dia tulisannya macam ni, T besar, H pun besar tapi subscript dekat sini. Okey, ataupun T cell receptor bind kepada APC. Inilah APC ni tadi kan. APC ni bila dah bind dengan helper T cell ni, dia akan release cytokine ataupun interleukin 1. Cytokine ni yang secara spesifiknya adalah interleukin 1. Interleukin ni tadi akan activatekan helper T cell. Okey. So, bila kita sebut, memang kita sebut helper T cell. Tapi penulisannya kita akan tulis T dahulu. Kita tidak tulis macam ni. Helper T cell. Kita tak tulis macam ni. Cuma secara sebutan dia, jadi kita akan sebut helper T cell. So, activated helper T cell divide by mitosis. Kenapa dia activated? Sebab ada interleukin 1 dihasilkan. Nampak ni. Bila interleukin 1 dihasilkan, dia akan activatekan helper T cell ini. Okay. So, helper T cell ni akan proliferate and differentiate. Saya dah ajar dalam video saya tu kan. Bila sebut ni, mesti proliferate and differentiate. Mana korang boleh perbaiki lagi jawapan dia dekat sini. Okay. Dia akan menghasilkan produce memory helper T cell. Activated helper T cell will release interleukin 2. Okay. Ini akan activatekan cytotoxic T cell tersebut. Cytotoxic T cell ni mana dia proliferate jadi memory T cell, jadi cytotoxic T cell. Okay. Ni cytotoxic T cell yang ni. Okay. Then activated cytotoxic T cell migrate kepada area of infection. Kat mana tempat berlaku infection tu tadi? Okay. Cytotoxic T cell ni akan bind kepada MHC complex pada infected body cell. Okay. Ini cerita dia dengan yang atas ni adalah sambungan dia sama. Nampak? Bila virus infect body cell, iaitu sel dekat dalam badan kita, the infected body cell akan menunjukkan display the foreign antigen. So pendek cerita dia macam ni. Korang tengok dekat sini. Mana tu ya? Ini. This is the, ni adalah sel badan kita yang normal. Sorry, bukan normal. Ni adalah sel badan kita, body cell yang biasa. So dia dijangkiti oleh bakteria tersebut. So bila dijangkiti oleh bakteria tersebut, dia juga akan proses bakteria tu. Mana dia akan hancurkan bakteria, dia akan present fragment antigen tu pada permukaan dia, pada MHC dia juga. So, cytotoxic T cell dah activated ni akan pergi cari dan kenal antigen yang sama dengan antigen ini, dia akan bind dan dia akan destroykan. Itu masalah kat sini. Infected cell will be destroyed by cytotoxic T cell. Okay. Mana ayat saya tadi? Kat bawah ni. Mana saya tinggal? Okay. Kemudian, activated cytotoxic cell ni migrate to area of infection. Cytotoxic T cell binds to the MHC complex. Okay. Cytotoxic T cell akan release perforin which will create spore. Perforin ni adalah protein yang akan tebuk lubang pada infected cell tersebut. So, bila dah tebuk lubang, apa akan jadi? Water dan ion akan masuk ke infected cell. The cell will burst ataupun lyse. Then the cytotoxic T cell disengage, detach itself. So next apa yang berlaku, cytotoxic T cell boleh juga akan release granzyme, iaitu enzim yang boleh menyebabkan sel tadi tu mati, apoptosis. Okay, destruction of cancer cell. Okay, ada beberapa lagi esei kat bawah ni, tak sempat untuk saya discusskan, tetapi apa saya boleh buat, saya akan pausekan skrin ni untuk korang tengok jawapan dia. Okay.
So saya akan bincangkan soalan bawah ni dengan sepintas lalu saja sebab masa dah tak sempat. Ini tanya pasal kenapa kit ni daripada healthy donor is rejected daripada organ transplant. Okay, so inilah jawapannya lah. Sebab kita tahu organ transplant tu dia punya MHC-nya tak sama sebab bukan yang daripada donor. So ini adalah punya content dia. Okay, seterusnya describe how self and non-self complex is applied into organ transplant. Saya rasa ini saya dah remove kot soalan ni, bukan dalam syllabus kita. Ini syllabus SDS. Okay, yang ni soalan ni saya biarkan. Saya suruh tanya korang juga. Macam mana lifelong protective immunity of chickenpox is developed? Lifelong protective immunity ni immunity sepanjang hayat yang boleh dihasilkan dengan chicken bila dah selepas dijangkiti dengan chickenpox. Ni adalah penerangan dia. So bila first time kena, okay, kita akan buat primary immune response. So lymphocyte akan proliferate and differentiate. Low concentration antibody present at early stage. Okay, lepas tu dia akan increase. During this time, selected B cell akan again proliferate and differentiate kepada plasma cell and memory B cell. Plasma cell akan hasilkan antibody, bla bla. Antibody akan produce is mainly IgM, short lived. Okay, kemudian memory cell yang akan recognize the same antigen faster in the future. So next time dah tak akan kena lagi jangkitan chickenpox tersebut. Okay. So korang boleh tengok ni dah lengkapkan essay korang. Okay, discuss the immune response involved when you are given vaccination of BCG. Pun lebih kurang sama macam ini juga jawapan dia. So saya akan pause. Okay. So korang boleh tengok jawapan dekat sini. Okay. So seterusnya selesai. Itu sahaja. Okay. So masa kita adalah ngam-ngam. Ada lagi 2 minit actually. Kalau kita nak tengok sepintas lalu dekat sini pun bolehlah. Vaccination ni adalah artificial active immunity. So korang kena highlight kat situ. Ini adalah types of vaccination. Okay. B lymphocytes are activated. Okay. Mana akan menghasilkan memory B cell. Ini yang paling penting. So the antibody level is low. Bila diterima booster shot 6 bulan lepas tu, barulah secondary immune response tu akan berlaku and this will respond faster. Okay, so sampai situ saja ngam-ngam timing kita. Alright, ini apa pula ni? Okay, so sampai situ saja. So saya akan tamatkan recording ini. Alright, wait ya. Okay, saya akan stop recording. Okay, so kita sudah dengan tasbih kafarah dengan surah Wal-As. Boleh minta